Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Fairuz Azmi dalam Pendidikan Kesihatan tahun 5. Untuk unit 11, penjagaan keselamatan diri. Tajuk pada kali ini ialah kesihatan diri dan reproduktif. Untuk murid-murid, rujukan buku teks PJK tahun 5, muka surat 73, 74 dan 75. Okey. Seterusnya, untuk hari ini, rancangan pengeliharan cikgu, unit 11 penjagaan keselamatan diri. Tajuk kesihatan diri dan reproduktif. Untuk standard pelajaran cikgu, murid akan dapat mengetahui sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Yang kedua, memahami fungsi organ dalam sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Yang ketiga, mengetahui persenyawaan dalam asas kejadian manusia. Ini ialah rujukan buku teks PJK tahun 5, muka surat 73, 74 dan 75. Murid-murid boleh semak buku teks masing-masing. Seterusnya, yang pertama, sistem reproduktif. Ini merupakan sistem pembiakan lelaki dan perempuan. Pembiakan membawa maksud satu mekanisme bagi manusia mengembangkan zuriat. Ini untuk pemahaman murid-murid. Kita tengok pada sistem reproduktif lelaki. Yang pertama, iaitu zakar. Zakar ialah organ lelaki untuk perhubungan kelamin dan perkumuhan. Yang ini ialah yang ini. Kemudian yang kedua ialah skrotum, kantung yang mengandungi testis, melindungi testis dan mengawal suhu yang penting untuk pengeluaran dan penghidupan. Yang ini. Kemudian testis. Testis ialah tempat penghasilan dan penyimpanan sperma bermula sejak akhir balil. Ia menghasilkan hormon testosteron di dalam ini. Kemudian organ pembiakan lelaki. Testis menghasilkan sperma dan hormon seks bagi lelaki. Kemudian ductus dan kelenjar membantu menyalurkan sperma ke trakt reproduktif wanita. Yang ini. Ini ialah sperma. Kemudian sistem reproduktif perempuan. Yang pertama ialah faraj. Faraj ialah organ perempuan bagi persetubuhan. Ia menerima zakar semasa persetubuhan. Selain itu, ia merupakan saluran bayi keluar semasa kelahiran dan saluran keluar haid mampu mengembang semasa persetubuhan, kelahiran dan merembeskan secair semasa kegairan seksual. Ini untuk pemahaman murid-murid. Kemudian uterus. Uterus dikenali sebagai rahim, iaitu sebuah organ berotot. Ovum yang telah disenyawakan tumbuh menjadi fetus dalam uterus. Semasa proses kehamilan, uterus meregang dan kembang bersama fetus. Ini ialah bahagian uterus. Kemudian tiub fallopian adalah saluran bagi perjalanan ovum ke uterus. Terdapat sepasang. Sepasang. 1, 2. Terdapat sepasang tiub fallopian di kiri dan kanan uterus. Kedua-dua tiub fallopian mengandungi ovari dengan uterus. Kemudian ovari di bahagian sini. Ovari menghasilkan sel ovum. Ovari juga menghasilkan hormon seksual perempuan yang boleh mengawal kitaran haid dan perkembangan ciri seksual sekunder perempuan. Kemudian, fungsi sistem reproduktif. Fungsi utama ialah menghasilkan zuriat bagi manusia. Ini contoh gambar bayi. Kita lihat pula bagaimana proses pensenyawaan manusia.
Okey, yang pertama ialah sperma. Sperma yang dihasilkan oleh testis lelaki. Yang kedua ialah ovum. Ovum yang dihasilkan oleh ovari perempuan. Okey, murid-murid. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana proses persenyawaan? Pencantuman sperma dan ovum dan akan membentuk zigot. Okey, sebelum membentuk seorang bayi. Okey, ini ialah sperma ovum. Sperma akan bertemu dengan ovum untuk membentuk zigot. Okey, seterusnya. Yang ini ialah carta bagaimana turutan untuk menjadi fetus, embrio, zigot, embrio, fetus dan bayi. Okey, daripada sperma bersama ovum menjadi persenyawaan, kemudian terhasillah zigot dan membentuk embrio, kemudian fetus dan lahirlah seorang bayi. Ini pula ialah proses perkembangan fetus selama 40 minggu. Daripada kecil 8 minggu, 12 minggu, 16 minggu, 20 minggu, 24 minggu dan sehingga 40 minggu terhasillah seorang bayi. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Untuk latihan pengukuhan, murid-murid perlu tuliskan sistem reproduktif lelaki nombor 1. Nombor 2, tuliskan sistem reproduktif perempuan. Dan ketiga ialah bagaimana proses pembesaran janin berlaku. Semua 3 soalan ini perlu ditulis di dalam buku tulis untuk subjek PJK. Okey. Sekian, terima kasih. Bertemu lagi dengan cikgu di tajuk yang lain. Sekian, terima kasih.